bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa mensyukuri nikmatnya dan akhirnya dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Alhamdulillah, bersama dengan saya Dr. HD, sahabat-sahabat penonton, dalam tangisan mualaf kita ada satu tangisan yang merahmati dan meredai segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tangisan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat sentiasa kerahmatan dan kasih sayangnya, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita ada seorang tetamu mualaf yang kita jemput dan kita akan mendengar sendiri kisah daripada kehidupan, bagaimana dia boleh memeluk agama Allah dan apakah cabarannya. Dan kita juga ada kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu antara orang yang pertama disebutkan di dalam kisah para sahabat, iaitu orang yang pertama ditanam di Baqi'. Siapa dia? Itulah Uthman bin Maz'un. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Uthman bin Maz'un? InsyaAllah kita akan dengar sekejap saja lagi. Ustaz akan kongsikan. Tapi sebelum daripada itu, sebelum kita nak jemput tetamu kita, kita lihat teaser yang telah disediakan. Awak macam mana? Awak nak makan apa-apa tak? Saya belikan. Ini ayam untuk awak. Sampai bila awak nak macam ni? Kita kena terima ketentuan ilahi. Cari Allah. Dia je yang boleh beri ketenangan. Ya Allah, aku terima ujian-Mu. Ampunkanlah aku membawa emosi dan menjauhi-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Apa yang ada dalam sebalik kisah itu tadi, insya-Allah kita akan dengar sendiri kisah benar daripada tuan punya badan, iaitu bersama dengan kita Puan Nur Hayati Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan Hayati? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih kerana bersama dengan kami di studio TV Al-Hijrah untuk berkongsi kisah dan menjadikan kami semua inspirasi untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah boleh Puan Nur Hayati perkenalkan diri serba sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati binti Abdullah. Saya berasal daripada Bistari Jaya, Selangor. Tapi kini tinggal dekat Sarjana Utama Sungai Buloh. Saya dah masuk Islam dalam 20 tahun.
Alhamdulillah Allah berikan saya dah berkahwin dan bercahaya mata 7 orang. Yang seorang itulah yang salah seorang yang cabaran dah meninggal dunia. Allahu Akbar. InsyaAllah semoga Allah berikan kekuatan dan berikan kebahagiaan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Baik. Puan Nur Hayati, bila kita lihat cabaran-cabaran ataupun bagaimana seseorang itu dia ada kisah yang tersendiri ketika mana dia menemui hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menarik. Selama kami buat Tangisan Mu'alaf, banyak sebenarnya kisah-kisah yang kami jarang dengar dan mungkin penonton di luar sana ingin tahu sebenarnya hidayah milik Allah ni sangat mahal. Kerana Allah boleh berikan hidayah ni kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kadang-kadang dia dapat hidayah tu daripada mimpi, dia dapat hidayah daripada mendengar azan, dia mendapat hidayah daripada dia lihat sendiri orang Islam ataupun dia membaca Al-Quran, pelbagai. Kerana hidayah Allah ni Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah pilih. Dan alhamdulillah kita beruntung Allah pilih kita dan kita doa semoga Allah kekalkan hidayah itu sehinggalah saat kita menemuinya insya-Allah. Jadi oleh itu Puan Hayati, boleh tak Puan Hayati ceritakan macam mana awal-awal tu boleh memeluk agama Allah? Saya memang daripada sekolah lah sebenarnya. Kami selalu berkawan dengan orang Melayu. Dalam masa tu saya tertarik lah setiap kali. Saya pun pelik setiap tahun mesti agama Islam tu mesti akan berpuasa. Berpuasa. Jadi dalam puasa tu saya tanyalah kat mereka, kenapa kita puasa tak boleh makan dengan minum? Jadi saya pun tertanya-tanyalah dalam kawan-kawan. Kadang-kadang saya pun tertarik juga, orang Islam dia akan solat 5 waktu. Jadi macam kami bukan daripada Islam asal, memang kami sekali je lah. Waktu itu beragama Cina. Cina, Buddha lah. Buddha. Jadi kita jarang lah macam tu daripada segi agama Islam kan. Jadi dari situ saya lepas habis belajar, saya pun mula bekerja. Dari situ saya berkawan lah seorang. Jadi dari situlah saya belajar mengenal apa yang istimewa dalam Islam tu. Itu ya, dari situlah saya masuk Islam. Allah tu bagi hidayah saya daripada situ. Maknanya daripada belajar ataupun daripada perkenalan dengan sahabat-sahabat di sekolah dahulu, orang Islam lihat bagaimana mereka solat, bagaimana mereka puasa. Kemudian ada timbul persoalan dan akhirnya bila dah bekerja ada kesempatan untuk mendekati Islam, kan disebabkan itu boleh terbuka untuk memeluk agama Allah. Baik. Bila dah masuk dalam agama, ada tak rasa perbezaan antara sebelum daripada masuk Islam dan selepas? Ada tak rasa perbezaan? Ada. Sebenarnya nampak. Daripada sebelum dalam Islam, kita tak nampak perubahan apa-apa dalam tu. Jadi perjalanan dia straight. Dia tak ada, dia terus. Tapi dalam Islam ni nampak keindahan dia dari segi cabaran Allah bagi. Dari situ kita akan nampak keindahan daripada Islam tu bagaimana. Maknanya ujian itu sendiri sebenarnya merupakan satu kerahmatan. Tanpa ujian kita tak mengenal siapa kita. Kita tak mengenal Allah. Kerana itu para alim ulama menyebut sebenarnya bila Allah berikan ujian, Allah bukan nak suruh kita sabar sahaja. Kerana ramai orang boleh sabar. Orang bukan Islam pun sabar, orang Islam pun sabar. Tetapi sejauh mana kita kembali kepadanya? Secepat mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ada tak macam Puan Hayati sebut tadi ada cabaran. Sudah pasti saya yakin mu'alaf-mu'alaf di luar sana apabila masuk mesti ada cabaran-cabaran yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang orang Islam yang lahir memang Islam mereka tak rasa. Mereka pun tak tahu apa cabaran yang perlu dihadapi. Sebab tu mereka ni orang-orang mu'alaf ni hebat. Dan kita yang beragama Islam yang lahir ini pun Allah nak uji kita bagaimana kita menyantuni sahabat-sahabat baru kita. Jadi boleh Puan Hayati kongsikan apa sebenarnya cabaran yang ada? Lepas saya memulai Islam, dalam masa beberapa tahun saya mengandung anak yang kedua. Itulah cabaran yang pertama saya dapat diuji pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Selepas saya lagi seminggu lagi nak bersalin, pergi macam biasalah, kita akan pergi check up semua. Dah didapati doktor kata dah meninggal dunia dalam. Tapi memang kita tak boleh terima lah sebab dah emosi semua. Tapi alhamdulillah selepas saya melahirkan anak, tapi dalam keadaan dah tak ada. Allah memang sayangkan dia lah. Lebih daripada saya, Allah lagi sayangkan anak saya sebenarnya. Selepas tu saya memang mencari ketenangan daripada Allah. Itulah kita dapat melihat sebenarnya kita dah dalam emosi keadaan yang tertentu arah, tapi kita masih ada jalan untuk mendapatkan ketenangan sebenarnya. Betul. Yang cabaran seterusnya saya dapat juga, yang cabaran juga. Selepas yang tu saya dapat cabaran yang paling saya menyedihkan lah, sebab yang tu selepas suaminya kesihatannya tak berapa ni, dah kehilangan kerja semua. Kami terpaksa kena jualkan harta yang kami ada sebenarnya. Tapi dengan keredoan tu kami teruskan hidup sebenarnya dengan anak beranak. Alhamdulillah, kami masih lagi Allah bagikan hidayah, masih Allah bagikan rezeki kami untuk teruskan hidup untuk kami. Selepas beberapa tahun balik, saya mendapat lagi cabaran yang lagi teruk. Yang itulah saya memang dah insaf. Orang kata apa, dah mencari balik hidayah daripada Allah sebenarnya. Saya dapat kebakaran separuh badan. Dalam kebakaran daripada kilang. Dalam masa saya dalam 9 hari dalam hospital. Tapi masa dalam 9 hari saya beruji, bermimpi macam-macam. Dalam tu untuk bertaubat. Saya dapat mimpi seorang orang yang berzubah putih. Allah tu macam datang dengan menakutkan saya dan memberikan saya untuk keinsafan, untuk menutup aurat. Saya masa itulah saya mengeluar daripada hospital tu, saya mencari balik guru saya. Guru saya iaitu Ustazah Fatimah dengan Ustaz Latif. Saya mencari mereka balik, mereka memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Sampailah tahap hari ini saya dapat memegang Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi dari situlah saya bersyukur, alhamdulillah saya akan berbeza daripada Islam dengan bukan Islam. Jadi saya dapat hidayah sebenarnya. Itulah cabaran kehidupan saya. Walaupun dapat apa cabaran pun, saya memang bersyukur. Alhamdulillah, orang kata inilah. Kerana tanpa cabaran tu kita tak tahu bagaimana tahap keimanan kita. Allahu Akbar. Besar sungguh sebenarnya dugaan ujian. Ada sebuah kisah yang Ustaz nak kongsikan dengan penonton semua dan sahabat-sahabat semua mengenai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ini merupakan orang Muslim yang pertama yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dan ia seorang di antara yang mula-mula memeluk agama Islam, iaitu antara orang yang terawal, nombor 14 adalah Uthman bin Maz'un. Ada satu kisah yang sangat hebat boleh kita jadikan satu inspirasi, iaitu pada satu hari bagaimana Uthman bin Maz'un melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam termenung. Kemudian Uthman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi kepada baginda. Maka pada ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, telah datang kepada aku utusan Allah. Kemudian kata Uthman, apa yang telah dikhabarkan kepada engkau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala menyebut sesungguhnya Allah menyeru berlaku adil, berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini
supaya kamu mengambil peringatan perintahmu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Uthman bin Maz'un mendengar ayat daripada suci Al-Quran, maka waktu itu, ketika itulah Uthman terdetik untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, menetap imannya dalam sanubari. Akhirnya dia menyatakan syahadah. Tetapi apa yang berlaku ketika mana disebutkan di dalam kisah Uthman bin Maz'un ini, Uthman bin Maz'un dia terasa sangat sedih ketika mana sahabat-sahabat di sekeliling baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diseksa. Antaranya yang diseksa adalah Bilal bin Rabah yang kita tahu masyhur kisahnya. Ammar, Khabbab, mereka ini diseksa oleh mereka yang tidak berpuas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin, mereka menyeksa Bilal dengan begitu teruk. Tetapi Uthman ini telah diberi jaminan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah supaya tidak ada seorang pun boleh menyeksa Uthman. Iaitu satu jaminan daripada seorang pembesar Quraisy, perlindungan daripada seorang musyrikin. Al-Walid bin Mughirah, dia kata, jangan sesiapa kamu sentuh Uthman bin Maz'un. Kerana itulah tidak ada sesiapa pun yang ingin menyentuh Uthman. Pada ketika itu, Uthman berasa mana mungkin sahabat-sahabat lain diseksa tetapi dia tidak. Maka oleh itu, dia berjumpa dengan Al-Walid bin Mughirah. Dia mengatakan bahawa, boleh tak engkau lepaskan aku daripada jaminan? Maka ketika itu Al-Walid bersetuju. Dia kata tidak jadi masalah. Dan pada waktu itulah, ketika itulah Uthman bin Maz'un diseksa, kemudian dicabar, kemudian mukanya ditumbuk dan ditampar. Waktu itu Al-Walid bila melihat kejadian itu, orang yang di sekeliling menyeksa Uthman, ditawarkan sekali lagi kepada Uthman untuk memberi jaminan tidak ada siapa pun yang boleh mengganggu-gugat Uthman. Akhirnya Uthman menolak. Kenapa? Kerana dia melihat sahabat-sahabat lain, perjuangan sahabat lain bersedia untuk mempertahankan agama. Maka dia menolak tawaran daripada Al-Walid yang memberi jaminan keselamatan. Tetapi keyakinan dia kepada Allah sangat hebat. Itulah Uthman bin Maz'un yang akhirnya meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini merupakan satu kisah yang boleh kita jadikan satu inspirasi dalam kehidupan. Kerana ketenangan, perlindungan, kehebatan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak dengar daripada Puan Hayati apa sebenarnya harapan kepada Puan Hayati, kepada penonton dan kepada Akademi Al-Bayan. Harapan saya pada para penonton secara amlah, Allah memang uji sebab Allahnya sayang kat kita. Selagi kita dapat belajar, kita menghargailah. Sebab kita tak tahu, kita tak tahu hajat kita, rezeki kita sampai bila. So dalam program Al-Bayan ni, saya berharap boleh menumbuhkan tahfiz untuk mualaf saya ni. Saya harapkan para penonton juga dapat memberikan sedikit sumbangan. Kita menghargailah ataupun mengamanahkan apa yang kita program daripada Alam Bayan. Amin. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita Pertubuhan Akademi Al-Bayan memohon sumbangan untuk kita membina, kita infakkan, kita wakafkan harta kita untuk membina dan melahirkan tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Ingin melahirkan dai mualaf. Insya-Allah kita akan binanya di Pego Alur Gajah di Melaka. Semoga kita dapat lihat di sana ramai para mualaf, mereka yang masuk ke dalam agama Allah, belajar dalam ilmu Islam, kemudian keluar berdakwah di jalan Allah dengan pelbagai bahasa, pelbagai bangsa. Kita nak lihat bumi Malaysia ini penuh dengan keberkatan, penuh dengan dakwah. Mereka-mereka yang memeluk agama Allah, mereka-mereka yang keluar untuk memberikan kefahaman kepada orang di luar sana mengenai tentang Islam. Maka dengan menggunakan bahasa yang pelbagai, bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan pelbagai bahasa yang terdapat di bumi Malaysia.
Semoga kita dapat jayakan misi untuk kita melahirkan da'i mu'alaf, kerana kita sedang membina untuk fasa pertama 10 juta. Jadi infak tuan-tuan, sedekah tuan-tuan sangat besar, sangat hebat, kerana ganjaran yang disediakan oleh Allah sangat besar, kerana kita akan membina rumah Allah dan Allah akan membina rumah kita dan di syurga nanti, serta kita juga insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan keluar untuk mengislamkan. Di luar sana kita juga dapat ganjaran mengislamkan orang dengan izinnya. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita ambil cerita daripada Uthman bin Maz'un, iaitu meminta perlindungan hanya kepada Allah kekuatan. Dan terima kasih juga kepada Puan Nur Hayati kerana sudi bersama berkongsi dengan kami. Semoga menjadi satu inspirasi dalam kehidupan kita. Perbetulkan niat kita, perbetulkan iman kita. Kita matilah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang selalu kita sebut, satu agama pelbagai bangsa, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan Dr. HD dalam Tangisan Mu'alaf. Kita akan kongsikan dengan kisah-kisah menarik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam